jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan segala limpah kurnia fadlahnya kita dapat sambung lagi pada hari ini untuk membicarakan kitab Idahul Maqsud fi bayani wahdatul wujud pada muka surat ke-9 ya, terjemahan dia. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan ada pun segala orang yang berkata, siapakah orang berkata itu? Daripada ulama rusum dan ulama kalam secara amnya, dengan bahawasa wujud itu dua. Jadi kebiasaan ilmuan-ilmuan rusum ataupun ulama kalam, mereka membahagikan wujud itu kepada dua. Pertama, wujud yang qadim, wujudul qadim, dan yang kedua wujud yang hadis. Wujud qadim itulah wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Kategori yang kedua wujud yang hadis, iaitu wujud makhluk ini. Lalu kata pengarang, maka kehendak mereka itu dengan wujud yang baru itu, jadi wujud hadis itu ialah diri tentu zat dan rupa jua. Jadinya apabila ilmuan kalam membagikan wujud itu kepada dua, pertamanya wujud Allah Subhanahu Wa Taala, wujud qadim namanya. Yang kedua, ilmuan kalam membicarakan tentang wujud yang mungkin ataupun wujud yang baharu, iaitulah merujuk kepada, dekat sini merujuk kepada apa dia? Merujuk kepada diri tentu zat. Ni kalau kita katakan ni jari, tangan. Tangan ialah wujud. Wujud ialah tangan. Tangan ialah wujud. Ini wujud yang baru. Jadi mereka bagikan wujud Allah Subhanahu Wa Taala, wujud qadim, dan juga wujud tangan ialah diri tangan itu sendiri. Diri makhluk itu sendiri. Jadi ada dua jenis kewujudan, wujud qadim dan juga wujud diri makhluk, zat makhluk dan rupa jua. Rupa zat makhluk itu. Dan kerana inilah, ini berdasarkan apa dia? Adalah mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimallahu ta'ala. Apa dia pandangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari? Iaitulah dengan bahawasanya wujud tiap-tiap sesuatu ini, pandangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ialah wujud ialah ainul mawjud. Itu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Wujud ialah diri mawjud. Wujud bukan suatu perkara yang khariji, bukan suatu perkara yang aridi, suatu perkara yang zaidah, bukan. Bahkan diri zat sesuatu, tiap sesuatu, itulah wujud sesuatu. Jadinya kata pengarang di sini, bahawasa wujud tiap-tiap sesuatu itu diri yang demikian itu suatu, demikian sesuatu. Lalu kita katakan wujud tangan ialah diri tangan, itulah. Kalau wujud pokok, diri pokok itu. Yang kalau kita kikis, kopek-kopek boleh jadi kayu. Itulah diri zat pokok, itulah wujud pokok. Tiada lebih di atasnya. Artinya wujud bukannya perkara yang zaidah. Sebagaimana kita katakan tangan itu putih. Putih itu ialah perkara yang zaidah, perkara tambahan. Kalau kita katakan tangan itu ialah lembik, lembik itu ialah perkara yang zaidah, perkara tambahan, bukan diri zat tangan itu. Jadi wujud berbeza dengan wujud. Wujud ialah diri tangan, diri jirib, diri isi tangan tersebut. Seperti mana telah ditetapkan pada tempatnya, itulah dalam perbincangan ilmuwan kalam. Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari membicarakan wujud itu, wujud ialah diri mawjud. Sama ada ketuhanan ataupun makhluk. Jadi kalau Tuhan, wujud Tuhan ialah diri Tuhan, wujud makhluk ialah diri makhluk. Kalau wujud Tuhan ialah zat Tuhan yang tidak diketahuikan hakikatnya, wujud makhluk, wujud tangan ialah daging, tulang dan juga darah sekalian. Itu adalah wujud bagi tangan. Ini dibincangkan dalam ilmuwan kalam, dalam perbincangan kalam. Jadinya, apabila kita katakan ilmuwan kalam membagikan wujud kepada dua, kena ingat, wujud qadim, wujud makhluk. Dan wujud makhluk ialah diri makhluk. Dan ada pun, kata pengarang, dan ada pun wujud yang dengan dialah wujud itu,
yang demikian segala zat dan rupa itu ada, maka tiada syaklah dengan bahawasanya wujud itu ialah wujud Allah Ta'ala. Sekali lagi kita ulang, jangan silap faham. Dan ada pun wujud, suatu kewujudan yang mutlak, suatu kewujudan yang suci daripada diketahuikan akan hakikatnya, suatu kewujudan yang tidak bertempat, suatu wujudan bukan menempat pada suatu yang lain, suatu kewujudan yang secara itlak, bahkan itlak daripada segala itlak. Bukan bererti dia tidak tasyakhus, bukan tidak tertayun, bukan tidak ada diri sendiri, ada. Bahkan yang dimasukkan dengan mutlak di sini, iaitulah hakikatnya kita tak boleh taqyid. Bila kalau kita taqyid saja, maknanya dia ada had dia. Bila kata Allah Ta'ala, hakikat Allah Ta'ala tidak diketahui, maka itlak di situ. Tak boleh ketahui langsung hakikat dia. Ini dinamakan sebagai wujud yang zati bagi Allah SWT. Kata pengarang di sini, dan ada pun wujud yang kita katakan wujud sebagai wujud yang mutlak itu, yang dengan dialah, dengan wujud mutlak itu, yang demikian segala zat. Dengan sebab wujud mutlak itu, wujud zat tangan ini, zat pokok, zat alam, dan rupa pokok, rupa alam, ada. Segala zat dan segala dan rupa itu ada. Jadi dengan adanya zat tersebut, zat wujud mutlak tersebut, maka adanya makhluk ini. Dengan maksud apa dia? Terjadinya adanya jirim kita ini, adanya zat kita ini, maka tiadalah syak dengan bahawasanya yang wujud itu ialah wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana wujud mutlak itu, wujud Allah Ta'ala itu, maka adalah segala zat-zat ini, adanya segala alam ini. Di sisi sekalian uqala, semuanya sepakat. Orang yang berakal mengatakan kewujudan makhluk ini berpaut dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana ada wujudnya Allah Ta'ala, maka adalah wujudnya alam ini. Dengan tiada khilaf, semua sepakat. Dan kalam yang muhakkik, itulah alul muhakkikin itu daripada ahlillahi ta'ala, daripada ini wujudlah, ini yang kita maksudkan. Wujud dengan sebab wujud itu, segala sesuatu itu boleh wujud. Ini yang kita maksudkan dengan wahdatul wujud. Wujud itu yang kami maksudkan, bukan diri tangan ini, bukan diri pokok, bukannya unsur-unsur tanah, unsur itu, bukan semua itu. Itu semua adalah perkara yang baharu. Bukan itu yang kami maksudkan, tapi yang kami maksudkan ialah suatu kewujudan, dengan sebab kewujudan itu segala zat-zat alam ini ada. Itu yang kami maksudkan. Oleh kerana itu kata pengarang, tiada daripada wujud, bukan maksud kami wahdatul wujud, kewujudan yang satu itu bukanlah kami maksudkan wujud yang ialah wujud ini diri zat yang ada, iaitulah bukan maksud wujud yang kedua yang dibagikan oleh ulama kalam. Bukanlah kami katakan sebagai wahdatul wujud itu, keesaan yang wujud itu, segala alam ini, iaitulah merujuk kepada tu daging tangan ni, tulang. Bukan itu yang kami maksudkan, bukan itu. Kalau itu memang baru, sudah pastilah ini perkara yang baru. Kalau katakan ini sebagai Tuhan, itu kufur lah tu. Tapi yang kami masukkan wujud alam ini ialah wujud Allah Ta'ala, ialah merujuk wujud yang pertama tadi. Bukan wujud alam ialah diri alam, zat alam, tangan ni. Kalau kata tangan, tulang-tulang dan juga daging-daging semua ni, bila kita katakan wujud tangan, bukan berarti daging tangan ni tidak. Jadi kena bezakan bila bicarakan tentang ini, tentang wahdatul wujud ini, wujud ialah wujud Allah Ta'ala secara wujud yang zati, yang berdiri dengan Allah Ta'ala. Adapun wujud kita ini ialah wujud yang
qaim bi wujudillah, yang berdiri dengan kewujudan Allah Taala. Jadi kalau perbincangan wahdatul wujud, wujud bukan diri zat alam ini, bukan. Kalau ala Asy'ariyah bila sebut wujud alam ialah diri alam. Bicara tentang wahdatul wujud, wujud alam bukannya zat alam itu sendiri. Ini jadi perbincangan dia yang silap faham. Oleh kerana itulah kata pengarang, tiadalah daripada wujud yang ialah diri zat yang ada. Bukanlah apa nama tulang, bukanlah tanah itu, bukanlah udara itu, bukan unsur-unsur itu yang dimasukkan dengan wujud, kami masukkan bukan itu. Maka berselisihan pada menolak perkataan dengan wahdatul wujud dan terimanya. Jadi khilaf, perbahasan, perdebatan tentang menolak wahdatul wujud ataupun menerima wahdatul wujud, kata pengarang, ditetapkan, artinya merujuk di atas menentukan kehendak dengan wujud inilah. Apakah yang dimaksudkan dengan wujud alam? Jadi wujud itu merujuk kat mana tu? Adakah diri zat alam itu ataupun wujud dengan maksud nyata alam? Kan saya bicarakan tentang cahaya tadi dan nyata. Kalau kita katakan tentang bicara tentang cahaya pada bunga, kalau dah bicarakan sebelum ini, nyatalah bunga bukan bererti kelopak bunga tu tidak, tapi melihat kepada apa? Nyata bunga, bukan bunga, nyata bunga. Begitulah kita bicarakan tentang wujud alam ini. Yang dimaksud dengan wujud alam bukannya ain, bukan makna jirin-jirin alam ini, itu tidak. Tapi yang dimaksudkan dengan istilah wujud itu, ibarat cahaya. Apa maksud cahaya di situ? Nyata alam. Jadi dilihat kepada nyata, bukan dilihat kepada diri alam itu. Jadi kata pengarang, menentukan kehendak dengan wujud inilah. Apa maksud wujud? Jadi perbincangan tentang alam ini, wujud alam. Jadi jangan silap faham. Bukan yang dimaksudkan di situ jirim-jirim alam itu. Tapi merujuk kepada wujud. Wujud itu ialah merujuk kepada wujud qadim Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapa yang mentafsirkan dia wujud dengan diri zat yang ada, artinya jirim-jirim itu sendiri, menolaklah ia akan perkataan dengan wahdatul wujud. Memanglah jirim-jirim ni baru lagi. Jirim alam ni baru lagi, sebelum ni tak ada. Kalau yang mereka masukkan wujud dengan maksud diri alam, diri jirim, mereka tolak perkara tersebut, kita pun terimalah. Memang betul pun. Kalau itu yang kemaksudkan tentang wujud pada wahdatul wujud. Kerana menyabitnya akan wujud yang baharu, dan ialah diri zat yang maujud yang baharu, dan serta yang demikian itu menolaknya bagi perkataan dengan wahdatul wujud itu semata-mata salah. Jadi mereka mengata menolak wahdatul wujud itu kerana mereka mengisbatkan wujud dengan makna yang kedua. Yang kedua dalam perbincangan Asy'ariyah, iaitu wujud adalah diri jirim-jirim alam. Kalau tangan itulah daging-daging bagi tangan itu ialah wujud bagi tangan. Lalu mereka mengisbatkan wujud yang kedua, lalu mereka kaitkan dengan wahdatul wujud, memang munasabahlah mereka tolak wahdatul wujud. Jadi kalau begitu, memanglah wujud itu banyak. Wujud qadim, wujud mungkin, wujud makhluk. Wujud makhluknya pula si kursi, wujud kursi lain, wujud meja lain. Semua berbeza-beza kerana zat dia berbeza kerana wujud merujuk kepada zat. Adapun yang kami maksudkan tafsiran yang lain, maka tidaklah bersalahan. Jadi kalau mereka menafikan wahdatul wujud, menolak wahdatul wujud, dalam masa yang sama mereka mentafsirkan, mentasawurkan wujud itu dengan diri maujud, merujuk kepada perkara yang baru ini, maka mereka salah faham dengan konsep wahdatul wujud yang sebenar. Lalu kata pengarang lagi. Itulah dia kata di sini semata-mata salah. Kerana bahawasanya ini wujud yang baharu yang menyangka ia orang tersebut dengan bahawasanya wujud yang kedua itu lain daripada wujud Allah Subhanahu Wa Taala, sabit di sisinya dengan wujud Allah Taala.
Maka kembalilah wujud kesemuanya itu kepada wujud Allah Ta'ala di sisinya juga. Jadi walaupun mereka ini yang menolakkan wahdatul wujud dengan maksud wujud itu ada wujud qadim, wujud baharu. Tapi wujud yang baharu ini bila teliti sebenar-benarnya dia berkait dengan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan maksud yang lainnya. Kalau semata-mata dirinya dia tidak ada. Tapi adanya Allah Ta'ala maka dia ada, kita bincangkan tadi. Jadi semata-mata diri dia ni Syekh apa nama Said Ramadan, Syekh Said, Syekh Imam Sa'duddin Taftazani sendiri kata macam tu. Melihat semata-mata diri memang dia tidak ada. Kerana yang dimasukkan wujud di situ ialah wujud istiqlal. Wujud yang qaim bi zati, bi nafsihi, yang berdiri dengan diri sendiri. Memanglah semata-mata diri dia tak ada. Kerana dimulai dengan tiada. Tapi dilihat dari segi adanya wujud suatu yang tempat dia menampung, iaitulah suatu wujudan yang menjadikan diri dia, maka baru dia ada. Jadi kesimpulannya, walaupun mereka mengisbatkan wujud qadim dan juga wujud mungkin, maka wujud mungkin ini juga berpaut dengan wujud yang qadim. Sama juga sebenarnya kata pengarang di sini. Dan siapa yang menafsirkan wujud itu dengan apa dia? Barang yang jadilah benda yang maujud, yang baharu itu maujud, maka bahawasanya menerima ia akan perkataan dengan wahdatul wujud. Kita ulang sekali lagi. Jadi tafsiran pertama dah selesai. Oleh kerana itulah mereka menolak wahdatul wujud. Tafsiran kedua pula, dan siapa, sebab ni kita kembali tentang apa dia? Perkataan ke atas ni. Menolak dan juga menerima. Dilihat pada sudut mentafsirkan apa itu wujud. Jadi tafsiran pertama dah ada. Tafsiran kedua pula, dan siapa yang mentafsirkan wujud itu, wahdatul wujud, esa yang kewujudan yang esa tu, dengan barang yang jadilah. Jadi wujud dengan maksud apa dia? Sesuatu yang jadilah benda yang maujud, yang baru. Kita kata suatu kewujudan yang mana segala kewujudan yang baru itu maujud, ada. Maka bahawasanya menerima ia akan perkataan dengan wahdatul wujud itu. Dan mengiktikan akan dia hak yang sebenar. Dan itulah yang betul. Yang terpulanglah kepadanya segala kaul sekaliannya, kerana bahawasanya wujud Allah Ta'ala itu ialah wujud yang dengan dialah wujud Allah Ta'ala itu tiap-tiap mawujud itu dengan ijma'. Jadi kewujudan Allah Ta'ala itulah tempat kembalinya segala kewujudan-kewujudan yang lain. Kalau macam tu, mereka akan menerima wahdatul wujud. Dengan maksud yang lain macam mana? Wujud yang lain, wujud Allah Ta'ala itu ialah wujud bizat. Wujud yang lain itu ialah wujud dengan sebab berpaut dengan kewujudan Allah Ta'ala. Wujud dengan sebab kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pada ketika itulah mereka, pandangan inilah mereka akan menerima wahdatul wujud. Hanya wujud yang satu ialah tempat kembali. Jadi oleh kerana itulah kata pengarang, dan ialah wujud yang dengan dialah kewujudan itu tiap-tiap maujud itu ada. Dengan ijma' segala uqala. Jadi kalau begitu, maka khilaf yang demikian itu ialah khilaf yang bangsa lafaz jua. Khilaf lafzi saja. Kau faham kod lain, kami faham kod lain. Sebab istilah yang berbeza. Yang kami masukkan dengan wujud di situ ialah wujud yang qayyum bidatihi. Yang kamu maksudkan wujud itu semata-mata wujud. Sama ada wujud yang qadim atau wujud yang baru. Tapi kami maksudkan dengan wujud ialah wujud yang sendiri-sendiri. Dia tidak berkait dengan sesuatu yang lain. Bahkan yang lain itu berpaut dengan diri dia. Iaitulah wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan wujud yang makhluk ini ialah wujud yang tidak terkaya. Wujud yang beriftikar. Wujud yang memerlukan kepada sesuatu yang lain. Maka tak sesuai dipanggilkan sebagai wujud. Jadi kata mereka, yang kami nampak sebenar-benar cahaya ialah matahari. Sebenar-benar yang nyata ialah matahari. Yang lain itu ialah nyata sandaran sahaja.
terpapar yang lain saja. Jadi sebenarnya khilaf lafzi sahaja, kecuali mereka-mereka yang ta'assub ataupun mereka-mereka yang tidak menerima dengan kebenaran. Terpulanglah kepada tafsiran tujuan daripada lafaz wujud itu sendiri. Jadi jangan ponggahlah, jangan duk gaduh-gaduh. Apa maksud kamu dengan wahdatul wujud? Kalau kamu katakan Ustaz Zaid ke ni, Pak Bilal, Pak Imam, Pak Syed, semuanya zat yang satu, memanglah kufur hukumnya. Tapi kita katakan wujud dengan maksud macam mana? Bukan merujuk kepada diri, bukan merujuk kepada daging-daging itu. Dengan maksud apa dia? Dengan maksud wujud sesuatu yang lain itu nyata, maka sudah patutlah hanya kenyataan yang satu sahaja. Itulah wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata pengarang lagi, dan cakapan ulama yang muhaqqiqin daripada ahlullah Ta'ala pada masalah wahdatul wujud itu ialah daripada setinggi-tinggi segala yang tinggi. Dan cakapan orang yang lain padanya itu ialah sebawah-bawah segala yang bawah. Jadi bezanya macam mana? Golongan mukasyifin ini, ini kena faham betul-betul. Golongan mukasyifin ini bukan semata dakwa-dakwi daripada ilham mukasyafah saja, bahkan ilham mukasyafah mereka itu sebagai mentaukidkan sahaja, sebagai menguatkan sahaja. Dengan maksud yang lain, sebelum ini mereka dapati daripada Quran dan Sunnah, selepas itu mereka musyahadah dengan mata batin mereka. Bukan bererti mereka menolak akan Quran dan Sunnah. Bukan bererti wahdatul wujud itu tidak dibicarakan, tidak disebutkan secara istinbat, secara kefahaman daripada Quran dan Sunnah. Bukan begitu. Ada di dalam Quran dan juga daripada Quran dan Sunnah. Sebagai contoh perkataan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Taala. Jadi tidak ada apa-apa semuanya kecuali Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama, segala nama-nama itu sebenarnya merujuk kepada apa dia? Allah Ta'ala. Semua dah ada dalam Quran dan Sunnah. Cumanya dikuatkan lagi dengan mukasyafah, dengan musyahadah mereka. Itu yang tidak faham. Datangnya golongan-golongan Wahabi ini, mereka mengatakan ilmu wahdatul wujud ini semata-mata ilham mukasyafah, tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Ini suatu perkara fitnah yang amat dahsyat. Bila bicarakan tentang ilham dan juga mukasyafah, dia sebenarnya apa dia? Menguatkan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Oleh kerana itulah kita dapati bahawasanya Syekhul Akbar Ibn Arabi, mereka biasanya akan melihat daripada Quran dan Sunnah tempat istinbatnya. Bukan cokiah-cokiahnya pekerjaan. Datangnya golongan-golongan yang iri hati ini, mereka mengatakan mukasyafah itu semata-mata dakwa ilham saja. Ini satu kesilapan besar. Oleh kerana itulah kata pengarang di sini lebih tinggi. Kerana bukan mereka sebagai kadar istinbat, ambil daripada Quran dan Sunnah, semata-mata fikir cara pengambilan, bahkan dengan musyahadah mata batin mereka, ilham mereka. Dan keadaan tujuan dengan wujud itu ialah barang yang dengan dialah tiap-tiap benda yang mewujud itu ada pada yang qadim dan yang hadis lebih hampir kepada tahqiq. InsyaAllah kita sambung lagi pada masa yang akan datang. Ini bincang panjang sikit. Sikit-sikit lah. Sikit-sikit. Jadi bila sikit-sikit ni banyaklah ada punya contoh-contoh penguraian ni. Segala yang benar itu datang daripada Allah Ta'ala. Segala kekurangan, kesilapan, kedaifan, kegelinciran itu datang daripada diri saya sendiri. Saya akhir bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah fakina fi din wa alim tabi'in wa fakir dzurriyyatana fi din wa alim tabi'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.